Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan belajar bab 4 matematik tingkatan 4, operasi set. Dan bahagian pertama ni kita akan lihat kepada persilangan set dahulu. Jadi persilangan tu berlaku apabila kita ada dua atau lebih set di mana bahagian yang dikongsi sama itu adalah bahagian yang mengandungi unsur-unsur yang sepunya. Iaitu sebenarnya maksudnya adalah unsur-unsur yang samalah bagi kedua-dua set di sini. Jadi dalam lukisan ini kita ada set P dan set Q dan mereka akan bertemu di bahagian tengah-tengah ini. Inilah bahagian bersilangannya. Dan dalam simbol set tu kita akan gunakan bentuk seperti N ini untuk mewakili bersilangan. Jadi di sini adalah P bersilang dengan Q adalah merujuk kepada bahagian yang tengah-tengah ini. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama ni. Diberi semester ialah integer antara 1 sampai 20. Set P ialah nombor ganjil, set Q ialah nombor perdana dan set R ialah faktor bagi 18. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi persilangan set yang berikut. Jadi mari kita lihat yang pertama ini adalah P bersilang dengan Q. Jadi sebelum kita lihat bersilangan tu, kita kena senaraikan dulu semua unsur bagi set P dan set Q. Jadi set P ini adalah nombor ganjil di antara 1 sampai 20 iaitu bermula dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Jadi ini adalah nombor ganjil di antara 1 sampai 20. Lepas tu kita punya set untuk Q adalah nombor perdana. Nombor perdana ini adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan sendiri iaitu bermula dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Jadi ini adalah nombor perdana. Jadi untuk unsur yang bersilang itu maksudnya kita lihat apakah unsur yang berulang di sini. Jadi kita cuba bulatkan semua yang sama itu iaitu 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Jadi ini adalah unsur yang sama. Maksudnya inilah bahagian yang mereka akan bersilang. Jadi senaraikan dalam kita punya set untuk P bersilang dengan Q. Dan bilangan di sini kita lihat, kira-kirakan kita akan tuliskan N di depan tu. Maksudnya bilangan untuk set P bersilang dengan set Q adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 unsur dalam persilangan set P dan set Q. Jadi seterusnya kita lihat pula apakah unsur untuk set P bersilang dengan set R. Jadi kita sekali lagi tuliskan semula untuk set P. Jadi ini adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Jadi ini nombor ganjilnya. Untuk set R pula, kita lihat dia adalah faktor bagi 18. Jadi faktor bagi 18 tu maksudnya apakah nombor yang boleh bahagi 18. Jadi 18 tu boleh bahagi dengan 1, boleh bagi 2, boleh bagi dengan 3, lepas tu 6, 9 dan 18. Jadi begitulah nombor yang dapat bahagikan 18. Selepas tu kita lihat apakah nombor yang berulang tu adalah 1, lepas tu 3, lepas tu 9 sahaja. Jadi di sini kita punya persilangan tu berlaku kepada 3 unsur ini iaitu 1, 3 dan 9. Dan bilangan unsur yang bersilang tu adalah kita lihat ini adalah 1, 2, 3. 3 sahaja. Jadi begitu untuk kedua ni. Mari kita lihat pula Q kepada R. Q itu adalah salin semula tadi punya set Q. Set Q ini adalah nombor perdana tadi iaitu mula dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Lepas tu kita punya set R iaitu baru kita jawab tadi iaitu faktor bagi 18 iaitu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.
Jadi yang bersilangan tu kita semak, manakala yang berulang tu kalau anda mau cuba, anda boleh cuba dahulu. Jadi lihat apakah nombor yang berulang untuk kedua-duanya, iaitu 2, 3. Lepas tu, okey, tak ada lagi. Jadi hanya 2 dan 3 dan bilangan unsurnya adalah 2 sahaja. Jadi untuk yang keempat tu kita kena tulis semula ke semuanya, iaitu kita punya set P, nombor ganjil antara 1 sampai 20. Jadi kita tulis semula nombor ganjil semuanya. Lepas tu set Q pula kita hanya perlu salin semula yang tadimnya, iaitu nombor perdana. Selepas tu kita punya set R, iaitu kita punya faktor bagi 18. Kemudian kita semak manakah nombor yang berulang untuk ketiga-tiga set. Jadi anda boleh cuba dahulu kesan manakah satu nombor atau ada lebih daripada satu yang berulang untuk ketiga-tiga set tu. Jadi di sini yang berulang tu sebenarnya hanya satu saja. Boleh tak adik-adik kesan di mananya? Ya, sebenarnya hanya 3 sahaja. Nombor 3 ini yang berulang untuk ketiga-tiga set tu, maka di sini bilangan unsur yang bersilangan tu adalah 1 sahaja, iaitu nombor 3. Jadi seterusnya kita lihat pula apakah kemungkinan yang boleh kita temui melalui gambar raja Venn. Jadi gambar raja Venn ini adalah gambar raja yang khas untuk mewakili set. Jadi di sini kita akan lihat persilangan untuk yang 2 set dan juga 3 set. Jadi di sini kita lihat untuk P bersilang dengan Q hanya akan berlaku di tengah-tengah ini, dan kita punya kawasan tu sudah kita lorekkan dengan warna pink. Okey, jadi kita lihat pula yang keduanya. Jadi kenapa kedua ni berbeza daripada nombor 1 adalah yang kedua ni kita punya set Q sebenarnya adalah subset bagi P. Maksudnya semua unsur dalam Q itu sebenarnya juga adalah unsur bagi P. Itulah kenapa kita punya persilangan tu berlaku di dalam. Jadi anda perlu tahu keadaan ni berlaku kerana set Q adalah subset bagi P. Jadi seterusnya kita lihat untuk 3 set pula. Kalau kita nak carikan persilangan antara 2 set, memangnya adalah kawasan yang bersilang untuk kedua-duanya. Jadi kalau kita lihat yang keempat tu, apakah beza antara yang keempat dengan yang ketiga ni? Sebenarnya adalah yang keempat tu melibatkan persilangan antara 3 set, iaitu kawasan yang dikongsi sama oleh 3 set tu hanya adalah kawasan ini sahaja. Jadi ini adalah kemungkinan yang boleh kita temui untuk persilangan antara 2 atau 3 set. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Gambar raja Venn menunjukkan set K, set L, set M dengan keadaan set semester, iaitu daripada 11 sampai 19. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Jadi kita hanya perlu lihat daripada gambar raja apakah persilangan antara K dengan L. Jadi mari kita lihat persilangan K dengan L. Mana K dengan L? L itu adalah subset bagi K, iaitu keadaan yang kedua tadi. Inilah kawasan kita. Jadi unsur bagi yang pertama ni adalah 12, 14 dan 18. Ini adalah persilangan antara K dengan L. Jadi seterusnya saya cuba gunakan warna lain supaya kita boleh nampak apakah unsur untuk persilangan antara L dengan M. Jadi antara L dengan M pula adalah yang tengah-tengah ini. L di sini, M di sini. Jadi persilangannya hanya berlaku pada 18 sahaja. Jadi ini adalah yang kedua. Lepas tu yang ketiga pula kita lihat adalah antara K dengan M. K dengan M tu, K adalah yang besar ni dan M adalah ini. Maksudnya berlaku di sini. Jadi di sini kita ada 2, iaitu 13 dengan 18. Dan seterusnya akhir sekali kita nak lihat yang ada ketiga-tiganya. K bersilang dengan L, bersilang dengan M. Jadi ketiga-tiga itu hanya akan bersilang di tengah-tengah ini sahaja. Iaitu kita punya jawapan adalah 18 sahaja. Jadi begitu senang sahaja untuk buat bahagian ni. Kita hanya kesan di manakah persilangan atau bahagian yang berulang untuk kedua-dua atau ketiga-tiga set tersebut.
Jadi mari kita lihat seterusnya. Kita nak lihat pelengkap bagi persilangan set. Pelengkap tu adalah bahagian yang selebihnya selain daripada lokasi persilangan. Jadi contohnya kita nak carikan pelengkap bagi P persilang Q. Maksudnya kita nak carikan kawasan yang selebihnya. Maksudnya selain daripada persilangan tu, semua itu adalah dipanggil sebagai pelengkap. Kedua pula, ini adalah persilangan di mana kita punya Q adalah subset bagi P. Pelengkap tu mau carikan kawasan yang selebihnya, iaitu di luar Q. Selepas tu kita lihat pula P bersilang dengan A. Jadi kawasan yang selebihnya adalah yang di luar ni. Dan akhir sekali adalah persilangan antara tiga-tiga set. Pelengkapnya adalah kawasan yang selebihnya. Jadi ini adalah terbalik daripada apa yang kita lihat tadi. Jadi pelengkap tu adalah kawasan yang selebihnya. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Diberi set semester iaitu daripada 1 sampai 9. Set A adalah 2, 3, 6, 6, 7, 8. Set B adalah 3, 4, 5, 6, 7. Dan set C adalah 2, 4, 6, 8, 9. Jadi, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Jadi, cara mudah untuk selesaikan soalan ni adalah kita kesan dulu manakah persilangan itu berlaku. Jadi, selepas tu kita hanya tuliskan semua unsur yang selebihnya yang terkandung dalam set semester. Contohnya, A bersilang B. Jadi, kita bulatkan dulu apakah unsur yang sama tu. Jadi, yang sama tu adalah 3. Lepas tu, kita ada lagi 6. Dan kita ada lagi 7. Maksudnya di sini 3, 6, 7 itu adalah bahagian yang bersilang. Maka kita hanya tuliskan nombor yang selebihnya iaitu 1, 2, 4, 5, 8 dan 9. Jadi dia semua nombor dalam set semester tu dituliskan kecuali 3, 6 dan 7. Jadi macam tu aja. Selepas tu saya tukar warna untuk kita jelaskan untuk B bersilang C. Jadi pelengkap bagi B bersilang C tu kita bulatkan dulu mana bahagian yang bersilang tu. Jadi antara B dengan C tu yang berulang tu adalah 4. Lepas tu 6. Ada lagi tidak? Tak ada lagi. Maksudnya kita akan ada lebih sikit iaitu 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Jadi ini adalah pelengkap bagi persilangan antara B dan C. Jadi selepas tu kita lihat yang terakhir sekali iaitu pelengkap bagi A bersilang B bersilang C. Jadi kita cari dulu apakah nombor atau unsur yang berulang untuk ketiga-tiga tu. Jadi di sini yang berulang tu hanya nombor apa? Kita lihat nombor 6. Lepas tu ada lagi tidak? Okey, tiada lagi. Sebenarnya hanya 6 saja. Maksudnya yang pelengkapnya adalah semua nombor selain daripada 6. Jadi selain dari 6 kita lihat 7, 8, 9. Jadi itulah pelengkapnya. Jadi begitulah caranya untuk mengesan unsur bagi pelengkap, iaitu apakah unsur lain selain daripada lokasi persilangan tu. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya iaitu melibatkan lorekan. Jadi contoh seterusnya memerlukan kita lorekan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set yang diberikan. Jadi kita hanya lorek kawasan yang mewakili pelengkap tu. Maksudnya adalah kawasan yang selain daripada lokasi persilangan tu. Jadi di sini yang pertama tu adalah pelengkap bagi A bersilang B. Maksudnya kita kena lorekkan semua kawasan selain daripada kawasan yang bersilangan tu. Jadi kita hanya lorekkan saja. Jadi inilah kawasan pelengkap bagi A bersilang B. Selepas tu kita lihat pula yang kedua, pelengkap bagi P bersilang Q bersilang R, iaitu kawasan semuanya kecuali yang tengah-tengah ini sahaja. Jadi begitulah bahagian untuk persilangan set. Jadi saya harap video ini dapat membantu adik-adik untuk memahami apa itu persilangan antara set
apa itu persilangan set dan juga macam mana untuk selesaikan soalan yang melibatkan persilangan set dengan pelengkap persilangan set. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk memahami apa itu persilangan set dan juga mencari pelengkapnya. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe untuk video seterusnya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.